Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak meriksa. Okey, selamat kembali ke sekolah juga pada hari ini untuk mengambil bahan. Okey, pengajian kita masih diteruskan lagi walaupun tinggal lebih kurang seminggu saja untuk kamu kembali ke sekolah. Okey, seperti biasa JCS, Jom Cerita Sains. So pada hari ini kita akan melihat bab yang seterusnya ya. Okey bab yang seterusnya ialah bab 8 iaitu berkenaan dengan keradioaktifan Okey, so apa yang kamu akan pelajari pada kali ini ialah berkenaan dengan sejarah penemuan radioaktif Jadi so kita akan melihat sejarah lah bagaimana radioaktif ni dijumpai oleh para saintis sebelum ini. Okey, seperti biasa sila bukakan buku teks. Okey bagi mereka yang ada buku teks sila buka muka surat 230 230 iaitu keradioaktifan Okey, mungkin pertama kali kamu mendengar perkataan keradioaktifan daripada kata kunci ataupun daripada perkataan pun kita telah dapat jelas Yang pertama ialah radio kan, perkataan dasarnya radio, dan yang keduanya ialah aktif Jadi bila sebut radio, ia berkaitan dengan gelombang Kemudian aktif bermaksud dia bergerak sendiri-sendiri. Maksudnya kalau bahan radioaktif tu ada di dalam bilik kamu, sangat berbahaya sebab dia mengeluarkan gelombang yang mana kita akan belajar sebentar lagi apakah gelombang yang dikeluarkan oleh radioaktif, dan ia mempunyai kesan yang buruk dan juga yang baik lah. Tapi yang buruk tu lebih lagi sekiranya tidak dikawal ataupun betul cara gunanya Okey, so seperti mana yang nyatakan tadi, kita akan melihat sejarah penemuan radioaktif Okey, ini sebagai makluman adakah kita terdedah dengan radioaktif kan dalam kehidupan kita seharian? Okey, so menurut daripada galeri sains matahari merupakan sumber radioaktif yang paling besar dan berdekatan dengan bumi. Itu dia. Maksudnya kita sentiasa terdedah dengan radioaktif walaupun kita tidak ketahui kan. Tapi sampai ni kamu akan tahulah. Walau bagaimanapun, banyak kajian sains menunjukkan bahawa sinaran cahaya matahari dalam keadaan normal tidak mengandungi sebarang radioaktif. Pula dah. Oleh sebab itu, matahari dianggap sumber radioaktif yang tidak berbahaya kerana tiada sinaran radioaktif dibebaskan. Jadi adakah fakta ini benar? Okey, mari kita baca. Analisis data yang dikumpulkan tentang lentingan jisim korona yang berlaku di matahari pada 6 September 2017 oleh teleskop angkasa lepas FEMI telah menunjukkan bahawa sinaran cahaya matahari juga mengandungi sinar gamma, iaitu sinaran radioaktif Bagaimanakah kita dapat melindungi diri daripada sinar gamma tersebut? Lazimnya payung UV, payung UV payung ultraviolet ultraviolet yang ditunjukkan dalam gambar di bawah digunakan untuk menghalang sinar UV yang terkandung dalam sinaran cahaya matahari Jadi soalannya, adakah payung UV ini juga melindungi badan kita daripada sinar gamma? Cadangkan satu bahan dalam pembuatan payung yang mampu menghalang sinar gamma. Adakah bahan tersebut praktikal? Dan terangkan jawapan anda. Okey, kita akan lihat dulu. Okey. Yang pertama sekali 8.1 iaitu sejarah penemuan radioaktif. Okey, siapa mamak ni? Okey. So, ini adalah saintis Wilhelm Röntgen Röntgen. Okey, so apa yang dia jumpa pada tahun 1895 William Conrad Röntgen, ahli fizik Jerman, menemukan sinar X secara tidak sengaja beliau telah mengambil gambar foto sinar X tangan isteri dia. Kejayaan ini membolehkan Wilhelm Conrad Röntgen menerima hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 bagi penemuan sinaran X yang kita sebut X-ray kan. Ray itu ialah sinaran bahasa Inggeris lah. Okey, ini konsep dia. So apa yang digunakan di sini ialah dia menghantam ataupun mengeluarkan arus elektrik yang sangat tinggi voltanya, iaitu 2000 volt kan. Maknanya jumlah voltan yang sangat tinggi. So dia akan menghasilkan sinaran X seperti dalam gambar rajah tersebut Okey. Okey, ambil idea 2000 volt Kalau di rumah kita kan, elektrik yang masuk ke rumah kita ialah 240 volt So sangat rendah. Jadi dengan arti kata lain, kalau kata sesuatu kawasan itu atau sesuatu kabel itu mengandungi voltan yang sangat tinggi kan, adalah tidak mustahil dia mengeluarkan sinaran X-ray kan. Jadi sebab itu jangan dekat dengan pencawang-pencawang, sebab di pencawang-pencawang elektrik mengandungi atau mengalirkan arus elektrik yang bervoltan sangat tinggi So berlakunya radiasi di sana. Okey Okey, seterusnya
Itu yang pertama Okey, kemudian lihat ni. Apa ni pula? Ni simbol apa? Biasa jumpa? Mungkin kamu jumpa dekat baju-baju yang dijualkan di pasar malam. Okey, lepas ni kamu akan tahu, boleh tak kita pakai baju tersebut atau bagaimana Okey, sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang perubatan untuk merawat penyakit kanser. Namun begitu, Mary Curie meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana menghidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Okey, tadi kita nampak sinar X, betul kan? Kali ini kita temu pula dengan satu perkataan lain iaitu pancaran gamma. Sinar X, sinar gamma. Okey. Okey, ini kerjaya lah yang berkaitan dengan radioaktif Jadi kalau kamu berminat, bolehlah ambil jurusan-jurusan ini nanti setelah SPM. Okey. Okey, kemudian ini alat apa pula ni? Ini nampaknya alat yang boleh mengukur radiasi. Okey. Nanti kita akan cuba gunalah. Okey, ini pula siapa pula ni? Okey, inilah Henry Becquerel dia pun juga menemukan sesuatu berkenaan dengan radioaktif Pada tahun 1896, Anthony Henry Becquerel, ahli fizik Perancis, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan keradioaktifan. Beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium dan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi, termasuklah dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja. Pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Oleh sebab itu, Anthony Henry Becquerel menerima hadiah Nobel pada tahun 1903 dalam bidang fizik atas penemuan tersebut. Okey, jadi hari ini dalam sejarah selepas menghadiri sesi pembentangan ketua kerja oleh Roentgen pada 20 Januari 1896, Becquerel berasa hairan kerana kajian yang tidak dapat menghasilkan sinar X. Oleh itu, Becquerel telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium. Dia menggunakan bahan uranium Okey, pancaran yang dikeluarkan daripada nukleus uranium seperti dalam gambar rajaknya Okey. Okey. Siapa saintis yang berikutnya pula? Okey, saintis berikutnya adalah Mary dan Perry Curie bersama anak mereka. Okey. Pada penghujung tahun 1897, Mary dan Perry Curie, pasangan suami isteri dari Poland berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunannya dan bukan melalui kesan fotografi Bermula dengan biji uranium yang dikenal sebagai pitch blende, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif iaitu polonium dan radium. Okey, so inilah radium yang kurang stabil dia akan menghasilkan radium yang lebih stabil dia bergerak kepada yang lebih stabil dengan pancaran gamma Jadi apa berkaitan dengan Marie Curie pula? Marie Curie ialah wanita tunggal yang pernah menerima dua hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911 So hari ini dalam sejarah, pancaran yang ditemukan oleh Becquerel tidak dapat menghasilkan gambar foto sinar X tulang. Namun tiada sesiapa pun berminat untuk meneruskan kajian Becquerel selama 1,5 tahun. Barangkali inilah yang menarik minat kepada Mary dan Perry Curie sepasangan suami isteri. Okey Okey, jadi keradioaktifan sedikit pengenalan apa sebenarnya radioaktif ni? Jadi radioaktif ni ialah proses perebutan secara lawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil. Bermaksud bahan radioaktif ni, nama lagi radioaktif dia sentiasa bergerak. Yang bergerak tu bukan bahan tersebut tetapi gelombang sinaran bahan tersebut. Jadi apa sinar yang dikeluarkan oleh setiap bahan radioaktif? Jadi di sini ada 3 iaitu yang pertama zarah alfa. Simbolnya seperti itulah alfa Kemudian zarah beta dan juga sinar gamma Okey, so bagi ketiga-tiga ini kita lihat proton apabila dia ditembak okey. Kita lihat uranium ini contoh bahan radioaktif lah uranium. Daripada tidak stabil dia akan bergerak ke arah yang lebih stabil Jadi untuk menjadi lebih stabil dalam masa yang sama dia perlu menghasilkan dia akan bertukar satu bahan uranium akan bertukar menjadi thorium dan dalam masa yang sama dia menghasilkan zarah alfa So kedua-duanya adalah hasil perebutan hasil perebutan. Okey. Kemudian yang bawah ni kita lihat thorium pula kan, dia pun nak jadi stabil dia pun akan mengeluarkan lagi iaitu bahan lain yang bernama protactinium protactinium
Dan dalam masa yang sama dia juga menghasilkan sinaran elektron yang berzarah yang dikenali sebagai zarah beta. Okey, kemudian yang ketiga pula cobalt 60 Cobalt 60 dia akan menghasilkan cobalt 16 juga. Cobalt 16 nukleus cobalt yang lebih stabil bersama dengan sinaran gamma okey. So bagi ketiga-tiga bahan tersebut adalah sinaran radioaktif Maksud setiap bahan asalnya tidak stabil, dia akan bergerak ke arah yang lebih stabil. Untuk bergerak ke arah yang lebih stabil, dia perlu mengeluarkan bersamanya sinaran-sinaran, antaranya sinaran alfa, kemudian sinaran beta, kemudian sinaran gamma. Jadi sinaran inilah yang akan menyebabkan keadaan yang tidak begitu baik. Okey. Jadi perebutan radioaktif ialah proses rawak dan spontan. Rawak dan spontan itu maksudnya berlaku secara automatik tanpa disuruh, tanpa dipanas, tanpa dan sebagainya. Iaitu nukleus yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan merebut secara spontan dengan memancarkan sinar radioaktif adalah seperti yang berikut. Jadi yang kita lihat dalam gambar ajar tadi lah. Ada cobalt 14, ada radon 222, thorium 234, kemudian ada uranium 238 Okey. Okey, jadi untuk unit keradioaktifan kita akan sambung selepas ini kita lihat buku amali pula Okey bagi buku amali bab 8 Okey, so dalam hal ini apa yang kita akan pelajari ialah pertama sekali ialah sejarah penemuan. So yang kita akan belajar ni lah. Yang kita dah buat dalam buku teks tadi. Okey, mari kita lihat. Okey, keradioaktifan. Okey, inilah ahli-ahli saintis yang kamu patut kenal lah Bapa fizik nuklear Ernest Rutherford pencipta istilah keradioaktifan. Mary Sklodowska Curie pengasas ilmu fizik moden. Pierre Curie ahli saintis pertama yang menemui sinar radioaktif. Wilhelm Conrad Röntgen dan ahli sains pertama menemui fenomena keradioaktifan. Anthony Henry Becquerel Okey, jadi nyatakan definisi bagi istilah-istilah berikut Bahan radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Kena ingat. Kalau orang yang tak kahwin pun dia pun tak stabil sebenarnya. Once dia dah kahwin, relax. Macam itulah. Okey. Kemudian keradioaktifan pula, proses perebutan keradioaktifan ialah proses perebutan secara spontan suatu nukleus yang tidak stabil. Jadi daripada tidak stabil akan bergerak menjadi stabil. Lama-lama dia akan habis lupus Kemudian konsep separuh hayat pula ialah tempoh perebutan bahan radioaktif kepada separuh daripada bilangan asalnya Okey, Raja di bawah menunjukkan satu simbol satu simbol. Jadi nyatakan dua jenis bahan yang diwakili oleh simbol dalam rajah tersebut. Jadi simbol ini menunjukkan ini adalah bahan radioaktif. Jadi kalau kamu ikut belakang kereta, belakang lori yang ada simbol ni, kalau boleh jauhkanlah sebab dia sedang membawa bahan radioaktif. Jadi untuk itu boleh tak simbol ini letaknya di pakaian? Kadang-kadang kita lihat orang jual t-shirt di pasar malam ada simbol ni. Kalau ikutkan tidak boleh sebab simbol ini hanya menunjukkan adanya radioaktif di dalam sesuatu tempat ataupun bahan tersebut Jadi namakan dua contoh bahan yang disimpankan di dalam bekas yang dilabel dengan simbol ini. So antaranya ialah uranium, plutonium. Jadi dua bahan ini adalah yang sangat popular yang mengeluarkan sinaran radioaktif Kemudian mengapakah bahan yang dilabelkan dengan simbol ini berbahaya? Jawapannya, bahan ini menyebabkan sinaran radioaktif yang berbahaya Nyatakan dua unit ukuran keradioaktifan. Jadi unitnya menggunakan nama saintis yang menemukan radioaktif tersebut. So satu ialah BQ iaitu Becquerel dan yang kedua ialah CR iaitu Curie Jadi dua unit ini digunakan. Jadi kalau kamu nakkan nama kamu digunakan sebagai unit, maka sila buat kajian, jumpa sesuatu yang boleh di-proof di peringkat antarabangsa, maka kamu akan mendapat anugerah Nobel. Maka setelah itu akan menggunakan nama kamulah. Kalau macam cikgu ni mungkin menggunakan IKS. Contohlah kan, contoh.
Okey, jadi itu saja untuk hari ini dan sila seperti biasa sila lihat buku apa ni Google Classroom, di sana ada tugasan yang diberikan. Dengan itu saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.